Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita sambung semula tadabbur ataupun tafsir. Kita berhenti pada kuliah yang lepas, iaitu dalam surah Al-Ghashiyah. Jadi pagi ini kita sambung balik pada ayat yang berikutnya. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat hamiyah, yang sangat panas. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, neraka ataupun Jahannam berkeadaan begitu panas kerana telah dipanaskan atau telah dibakar di dalam waktu yang sangat lama. Kata para ulama, di antara sebab kenapa neraka itu sangat panas, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dan telah menyalakan dan telah memanaskan api neraka itu dalam keadaan waktu yang sangat lama. Itu antara pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, sesuatu perkara atau benda yang dipanaskan akan menjadi kemuncak atau menjadi sangat panas bergantung kepada tempoh masa ia dinyalakan. Kalau kita tengok dalam tabiat api ini, semakin lama ia dibuka dan dibakar, semakin lama ia dinyalakan, semakin panas keadaan api tersebut. Dan sebagaimana yang kita tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran, neraka ini sudah ada. Di antara dalil bahawa neraka ini sudah ada, antaranya di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran yang menyebut tentang peristiwa Nabi SAW diperlihatkan, dipertontonkan neraka tersebut. Maksudnya sekarang ini pun neraka itu sudah membakar, sudah menyala-nyala, belum lagi berlakunya kiamat. Jadi menurut sebahagian ahli tafsir, di atas sebab tempoh masa yang begitu lama, maka keadaan api neraka itu menjadi begitu panas. Kita tengok antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, fattaqun nar. Fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana kayu api kepada neraka itu, bahan bakar yang menjadi pemanas, pembakar kepada neraka itu daripada batu dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut uiddat. Perkataan yang kita nak ambil bagi ini, uiddat, telah disediakan. Maksudnya benda itu telah ada. Uiddat lil kafirin, telah disediakan neraka itu kepada orang-orang kafir. Maksudnya neraka ini telah wujud, telah ada dan telah membakar. Dan dia akan membakar dan terus menyala sehinggalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan manusia. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, neraka Jahannam itu
menjadi sangat panas. Tasla naran hamiyah, mereka itu dimasukkan, disambar oleh api yang sangat panas, iaitu neraka Jahannam. Kerana apa? Kerana waktu neraka itu dipanaskan adalah waktu yang sangat lama. Disiapkan neraka ini untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Apabila ia telah mencapai kemuncak kepanasannya, dimasukkanlah orang-orang kafir ke dalamnya. Kemudian kata para ulama, neraka itu pada asalnya ia sangat panas. Kemudian Allah menyebut di dalam ayat yang kita baca tadi, hamiyah. Hamiyah ini kata para ulama, ia bermaksud di dalam keadaan panas yang menyala-nyala, panas yang kita sifatkan neraka itu marah. Boleh tak neraka ni marah? Kerana marah ni sifat makhluk, kan? Sifat makhluk. Ada maknanya salah satu daripada sifat manusia ni marah. Allah juga bersifat dengan sifat marah, tapi marah yang sesuai dengan kebesaran Allah. Tetapi nak katanya marah ni dia kena makhluk yang ada perasaan. Dan bila kita tengok di dalam tulisan para ulama, berdasarkan nas yang ada, dinyatakan bahawa syurga dan neraka ni makhluk. Al-jannatu wan nar makhluqatan. Dalam aqidah tahawiyah umpamanya disebut al-jannatu wan nar makhluqatan. Syurga dan neraka ini makhluk. Makhluk. Sebab itu neraka ini ada perasaan marah. Disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kan, neraka ini akan mengeluarkan lehernya pada hari kiamat untuk menyambar mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah. Bahkan dalam hadis Bukhari juga ada disebut neraka ini akan meronta-ronta, minta supaya dimasukkan manusia ke dalamnya. Bilakah neraka ini merasa cukup? Pernah tuan-tuan dengar tak hadis itu? Neraka ini meronta-ronta, marah, minta, mana lagi? Mana lagi? Diminta. Sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tapak kakinya. Itu hadis yang panjang lah kalau kita nak bahas. Tetapi menunjukkan apa? Neraka itu makhluk yang mempunyai perasaan marah, dan dia pada hari akhirat minta kepada Allah supaya dimasukkan untuk dia membakar mereka yang ingkar dan menderhakai Allah. Dan sebab itu kalau kita tengok di dalam surah Al-Mulk ayat 8, takadu tamayyadu minal ghaidh, neraka itu takadu, hampir sahaja ia pecah kerana marah, kerana perasaan marah, ia hampir sahaja pecah. Al-Mulk ayat 8. Dan kalau kita tengok juga kedahsyatan neraka ini dalam surah Al-Furqan ayat 12, idza ra'athum min makanin ba'id, apabila neraka itu dilihat ataupun kamu melihat, ra'athum, mereka melihat neraka itu, min makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Makan ba'id, mereka melihat neraka itu daripada jauh. Sami'u laha, duduk daripada jauh, belum pergi lagi
Sami'u laha, mereka mendengar suara neraka. Quran sebut, idza ra'atuhum min makanin ba'id, mereka duduk daripada jauh, mereka sudah mendengar, telah mendengar. Sami'u laha, mereka telah mendengar suaranya. Taghayyudan wa dhafira, suara neraka yang geram dan marah, suaranya yang menyala-nyala. Belum lagi masuk, belum lagi berada dekat, daripada jauh sudah mendengar suara menggelegak, suara mendidih, suara marah, suara panas untuk membakar manusia. Itu tasla naran hamiyah ni satu sifat yang sangat menggerikan. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita selalu dengar neraka ni menyeksa manusia dengan panas. Tapi dalam Quran ada pada satu dua tempat, demikian dalam hadis, Nabi menyatakan selain daripada Allah mengazab manusia ni dengan api, dengan panas, ia juga menyeksa manusia dengan apa dah? Sejuk. Dia juga menyeksa manusia dengan cara sejuk. Sebab itu kalau kita tengok tabiat kita dalam hidup ini, kalau sesuatu yang sangat panas, ia menyeksakan. Kalau ia terlalu sejuk, ia juga suatu azab. Dan ada manusia yang boleh mati kerana kepanasan. Ni di dunia ni ada orang mati kerana terlalu panas, strok, haba dan sebagainya. Banyak mati kerana panas. Ada juga yang mati kerana kesejukan. Al-Quran, hadis cerita bahawa manusia itu akan diazab oleh Allah dengan cara panas dan sejuk. Kan? Okey. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang berikutnya, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Tusqa. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, manusia ini pada hakikatnya, kita semua ni di dunia, kita akan makan di atas dua sebab. Kita makan ni di atas dua benda lah. Satu, untuk memberikan perasaan kenyang. Kita makan ni bila kita lapar, kita nak kenyang. Kadang-kadang tuan-tuan, kita makan ni kerana kita terpaksa makan, kerana kita lapar. Satu orang bila dia lapar, dia tak ada pilihan melainkan dia kena makan. Untuk apa? Untuk dia survive. Ini yang berlaku pada ahli neraka. Makanan ataupun minuman yang disediakan di dalam neraka itu sesuatu yang sangat menyakitkan, menggerikan. Tetapi mereka dipaksa untuk makan. Mereka terpaksa untuk makan. Walaupun mereka tahu daripada makanan itu akan menyeksa diri mereka. Ini suatu perkara yang sangat menakutkan lah. Dia pun tak mau makan, dipaksa makan, dan sebahagiannya terpaksa makan kerana lapar. Bila kita tak ada pilihan untuk nak bagi kita teruskan hidup, kita makan. Kita tengok apa yang Allah sediakan, menu hidangan yang Allah jadikan untuk ahli neraka. Yang pertama, dari sudut minuman, mereka minum air yang sangat panas. Kalau kita tengok nanti akan ada, Allah Subhanahu wa taala sebut hamim. Ini juga antara minuman neraka. Kemudian kita sambung sikit sebelum kita nak tadabbur sekali minum dengan makan ni. Laisa lahum ta'amun illa min dari'.
Selain daripada mereka diberi minum daripada air yang sangat panas, mereka juga diberi makan daripada pokok daria'. Kata para ahli tafsir, ia sejenis tumbuhan yang berduri. Makanan ahli neraka ini sejenis buah atau sejenis pokok yang berduri, yang berduri. Okey. Jadi makanan mereka ini dan minuman mereka ini, kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, sangat buruk. Sangat buruk. Tapi mereka tak ada pilihan. Kata para ulama, disebabkan mereka menunggu di padang mahsyar dalam keadaan yang begitu panas, dalam keadaan yang begitu haus, dahaga. Apabila mereka melihat adanya air, mereka melihat adanya makanan, mereka makan. Tetapi makanan itu tidaklah memberikan kekenyangan, tetapi sebaliknya menjadi suatu azab. Oleh kerana mereka berdiri terlalu lama, menunggu terlalu lama, disebabkan mereka merasa haus, lapar. Walaupun mereka tengok air itu panas, buah itu berduri, itu sahaja pilihan yang mereka ada, mereka makan. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat besar Nabi, Abdurrahman bin Auf, apabila dia baca ayat-ayat Al-Quran yang berhubung dengan makanan neraka, kita dalam hidup ni bukanlah salah. Ini macam-macam kita makan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Wa kulu washrabu. Allah kata makan, minum. Allah bagi. Bahkan Nabi SAW pun tak haramkan kita makan. Bahkan salah satu daripada cara kita mensyukuri nikmat, kita makan makanan yang sedap. Yang Allah kata, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadi. Siapa yang berani nak mengharamkan rezeki, kurniaan, perhiasan yang aku berikan untuk hamba-hambaku. Kadang-kadang kita bawa anak kita, keluarga kita makan makanan yang sedap, enjoy food. Kita juga kena memikirkan apakah makanan dan minuman mereka di hari akhirat esok. Lepas itu tuan-tuan, kita sebagai satu orang manusia, ibu bapa yang bertanggungjawab, kita bagi makan anak-anak kita yang terbaik, yang berkhasiat. Ada mana-mana yang sedap, kita bawa family kita pergi makan, enjoy, taste. Ada sikit viral, kita pergi rasa. Ada dengar tamana yang sedap, kita bawa family pergi makan. Sebagaimana kita nak memberikan kebahagiaan, kita nak memberikan keseronokan, kita nak jamu anak keluarga kita, anak isteri kita dengan makanan yang sedap, makanan yang hebat, makanan yang menarik di dunia. Kita kena berfikir makanan apakah yang akan kita suap masuk di dalam mulut mereka pada hari kiamat nanti. Kadang-kadang ini satu perkara yang kita tak fikirkan untuk keluarga kita. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat 6, surah nombor 66. Ayat yang sepatutnya dijadikan ingatan untuk orang-orang yang menjadi kepala keluarga, suami. Pasal Allah sebut ayat itu direct, langsung, targetnya kepada para suami. Allah sebut jelas, ku anfusakum wa ahlikum. Peranan seorang bapa, seorang suami ni bukan setakat bagi makan minum, bawa pergi berjalan, beli baju, beli mainan, bagi pendidikan. Itu bukan maksud sebenar seorang bapa. Itu tanggungjawab duniawi. Kalau setakat bagi makan minum, kita nak pergi banding dengan Hindu, Cina pun bagi makan minum siapa tu juga. Takkan nak bawa pergi berjalan, Hindu Cina pun bawa pergi berjalan siapa tu juga. Quran menyebut peranan, tanggungjawab, tugas sebenar seorang bapa yang bergelar suami. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka yang kita duk baca ni.
Sanggupkah kita melihat bagaimana anak isteri kita, keluarga yang kita cinta dan kasih ini, laisa lahum ta'amun illa min dari', mereka makan daripada buah yang berduri, yang disumbat masuk, kata ulama, disumbat masuk oleh malaikat, ditolak masuk. Dia tak mau makan, ditolak masuk. Kalau kita bimbang dan risau, maka kita kena bertindak sesuatu. Kerana dunia ni sebagaimana yang kita sebut, dia satu yang seronok. Nabi kata khadratun halwatun halawatun, satu benda yang hijau, satu benda yang manis. Maka bahasa itu tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat ini, dia kena memberikan satu perasaan. Pasal itu Nabi apabila sampai kepada ayat-ayat neraka, Nabi bila baca ayat-ayat neraka, Nabi akan berhenti pada ayat-ayat neraka, Nabi akan berdoa untuk berlindung daripada neraka. Dan bila baca kepada ayat-ayat syurga, Nabi akan minta masuk ke dalam syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok para sahabat, antaranya Abdurrahman bin Auf, bila dia baca ayat-ayat tentang makanan dan minuman neraka, dalam riwayat kisah hidup Abdurrahman bin Auf, orang angkat makanan dekat dia. Orang angkat makanan dekat Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana yang disebut dalam sejarah hidup dia, sirah hidup dia. Dia duk teringat ayat yang dia baca tu, dia tak makan. Sampai orang angkat. Farafa'aha. Orang angkat balik makanan tu. Orang tanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuan-tuan tahu, banyak sedekah. Pasal pun kau tak makan? Pasal pun kau tengok saja? Dia kata, aku tak sanggup nak makan kerana aku teringat kepada makanan yang disediakan dalam neraka. Ini hati orang yang lembut, hati orang yang menerima hidayah. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar kisah orang yang tulis mashaf Quran di Madinah tu, yang tuan-tuan pergi kilang dia di Madinah tu, Majma' Malik Fahad tu, kalau tak silap saya di Madinah tu, muzium, bukan muzium, kilang cetak Quran tu, dia ditulis tangan Quran tu, di phone dia tu ditulis tangan satu orang nama Uthman Taha. Boleh search dalam Google, boleh search, ada gambar dia yang tulis Quran tu, khat tangan dia tu. Tuan-tuan bayangkan, kita duk baca ni, dia yang tulis Mashaf Madinah. Dia kata bila dia tulis ayat-ayat tentang syurga, bila sampai pada ayat-ayat syurga, dia tulis, dia minta, dia rasa macam tak nak berhenti. Bila dia tulis tentang ayat-ayat nikmat syurga, dia seronok. Dia baca, dia seronok. Dia rasa terhibur, dia rasa gembira bila tulis ayat-ayat syurga. Tulis. Bila sampai pada ayat-ayat neraka, bila nak tulis ayat-ayat yang kita baca ni, tasna naran hamiyah, laisa lahum tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa, dia tulis ni, dia kena tulis. Dia tulis dengan tangan dia. Bila sampai pada ayat ni, getak tangan dia. Getak tangan dia nak tulis tu. Kerana dia faham apa yang sedang dia tulis. Lepas itu Allah kata, innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hari ini kalau kita bagi makan anak bini kita, kita suap ke mulut anak bini kita, kita jamu anak bini kita, esok kita kena baca, kita kena fikir, kita kena renung, kita kena muhasabah, apa mereka akan makan dalam neraka esok. Kita kata, saya, anak saya, alhamdulillah ustaz, semua okey, alhamdulillah semua ada kerja, semua apa semua. Itu baru bahagian yang pertama. Itu baru kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, kehidupan yang tak ada makna. Kita tak boleh rasa tenang, senang. Syukur ada. Kita nak saya, alhamdulillah, isteri dah kerja apa semua okey, tengok bahagia. Itu hidup dunia. Kita pun tak tahu lama mana.
akhirat esok macam mana. Sebab itu orang yang beriman, dia bukan sahaja berfikir setakat dunia. Itu yang kita kena tanam, itu yang kita kena pasak. Satu orang ibu bapa yang bertanggungjawab, yang bertakwa, yang betul-betul faham apa yang Allah sebut dalam Quran, dia akan berfikir, kalau dia bagi makan di dunia, tentu ada makanan di akhirat. Kalau dia sediakan kebaikan, keselesaan di dunia, apa yang akan dia dapat di akhirat. Kena fikir macam tu. Itu apa yang Quran sebut. Dalam suratul Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang neraka. Allah kata, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima kalmuhl yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Apa dia maksud dia? Ni tafsir ni nak kaitkan ayat ni dengan ayat yang kita baca tadi, yang minuman panas, buah yang berduri. Dalam ayat yang lain ada disebut benda yang sama. Inna a'tadna liz-zalimina nar. Kami sediakan untuk orang yang zalim, termasuk orang Islam neraka, ahata bihim suradiquha, yang mana api neraka itu mengepung mereka. Dia nak lari. Mana ada orang masuk dalam neraka nak duduk, mau nak lari keluar. Ini pemandangan yang ngeri ni. Bila dimasukkan dalam neraka, dia cuba nak lari keluar, tetapi suradiquha, ata muhit, dia dilitupi, dikepung sehingga dia tak boleh keluar. Wa in yastaghithu yughathu bima, mereka minta nak minum. Dalam suratul Kahfi, pasal itu kita baca hari Jumaat. Pasal hari Jumaat ni hari kiamat. Nabi kata berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Pasal itu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, kata para ulama, Nabi membaca suratul Insan dan suratul Sajdah pada rakaat pertama, suratul Sajdah pada rakaat yang kedua, suratul Insan. Pasal apa Nabi baca hari Jumaat, tak baca hari Khamis, tak baca hari Rabu? Kerana hari Jumaat hari kiamat. Nabi mulakan hari kiamat, hari Jumaat itu dengan ayat-ayat berhubung dengan kiamat, syurga dan neraka. Cuba balik tengok apa maksud surah As-Sajdah. Apa yang ada dalam surah As-Sajdah, apa yang ada dalam surah Al-Insan, semua konten isi kandungannya berhubung dengan neraka. Pasal itu sunnah baca hari Jumaat, hari untuk ingat pada kiamat. Bukan saja-saja Nabi pilih dibaca hari Jumaat. Sebab nak habaq hari Jumaat ni hari yang mana Allah boleh jadikan kiamat. Maka sebab itu dia mula dengan memperingatkan manusia tentang kiamat subuh. Kan? Nampak? Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Wa in yastaghithu yughathu bima. Mereka minta nak minum, mereka diberi minum daripada air kalmuhl, iaitu daripada besi yang mendidih, cairan besi. Besi yang dicairkan itu. Bila mereka minum, yashwi. Kita duk pergi order kan, dajaj mashwi, ayam bakar. Mashwi itu bakar, ayam bakar. Dajaj mashwi, ayam bakar. Tapi yang ni bukan ayam bakar. Yang ni bila dia minum al-muhl, air tu, besi yang dicairkan itu, besi yang dicairkan. Besi ni bila dia cair baru kita boleh tempar dia. Yang dicairkan itu, yang bila mereka minum, yashwil wujuh. Apa yang jadi? Mukanya hangus. Siapa yang nak minum ni? Depa yang minta. Bila depa minta, Allah serve, hidang bagi ayat. Ayat apa? Ayat yang apabila mereka minum, muka mereka terbakar hangus. Allah kata itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal.
Dalam suratul Kahfi ayat 29. Jangan baca saja, tengok terjemahan semua. Dan jangan kalut nak, orang kita ni dia kalut nak perhabis. Jangan kalut nak perhabis. Kita ada panjang sehari kan. Kemarin kita ada sehari, pada pasak tu kita baca, tengok terjemahan. Nampak? Sebelum mereka minum, kata para ulama, sebelum minum lagi, wajah mereka sudah terbakar kerana wak daripada minyak yang sangat panas. Tetapi oleh kerana kehausan yang begitu menekan, oleh kerana terlalu dahaga, mereka tetap meminumnya. Apabila mereka minum sahaja, hancur terbakar wajah dan tubuh mereka. Macam kita kan, ubat tu pahit kan, benda tu kita tak suka, tapi kita paksa juga telan kan, kita terpaksa. Itu pun sangat menggerikan. Sampai kadang-kadang orang bila mai time yang dia nak kena makan ubat, dia rasa satu azab, tapi dia nak kena makan juga, kalau tidak dia mati. Dia duk fikir kemati tu, dia takut dia makan, telan tu kan. Ini apa yang Allah cerita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muhammad ayat 15. Tadi muka terbakar. Surah Muhammad ayat 15. Dan mereka diberikan minuman dengan air yang mendidih, sehingga apa? Usus mereka terpotong. Yang saya sebut tadi, hamim, salah satu daripada minuman neraka, hamim, iaitu faqatta'a am'a. Bila mereka minum saja hamim ni, hamim, mereka minum saja hamim ni, faqatta'a am'a'ahum, maka terputus. Apa dia ni? Terpotong-potong usus perut. Surah Muhammad ayat 15. Nampak? Kemudian kita tengok pula, tadi habis dari sudut minuman. Kita tengok pula dari sudut makanan, yang Allah kata laisa lahum ta'am, tidak ada makanan untuk mereka. Lagi sakan dalam ayat yang berikutnya, Allah kata la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang mereka makan itu la yusminu, tak menggemukkan, maknanya tak ada kesan. Lagi wala yughni min ju', dan tak mengenyangkan. Ni satu seksa. Kita makan tak kenyang, makan tak kenyang. Satu seksa. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Haqqah ayat 36. Apa dia yang mereka minum? Ni tuan-tuan kena ingat ni. Hamim, muhl, lagi apa lagi? Ghislin. Dalam surah Al-Haqqah ayat 36 Allah kata apa? Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada ta'am, tidak ada menu makanan bagi ahli neraka kecuali ghislin. Ghislin ni kata ulama nanah. Ghislin ni nanah. Nanah ni darah yang busuk kot. Nanah. Ghislin ni nanah. Nanah yang keluar daripada penghuni neraka bila kita terbakar. Tuan-tuan, bila kita terbakar, apa jadi pada kulit kita? Dia akan bernanah. Kan? Bila terbakar, dia akan bernanah. Nanah itu ghislin. Nanah itu pula akan diminum oleh ahli neraka. Nampak? Makanan ataupun minuman yang berikutnya ghislin, iaitu nanah. Kata ulama, ia bukan semata-mata nanah, tetapi ia adalah campuran nanah dan darah. Kita nak tengok nanah, betul-betul nanah ni orang bisui. Orang bisui ni dia tekan, dia keluar memancut nanah, belah kali dia keluar darah. Tahan tu boleh kadang-kadang silap bulan nanah tu sampai satu gelas, satu cawan. Dia punya busuk. Apa ni, saya ada seorang sahabat doktor, dia kata hari tu kita tak makan aku sehari. Awak kena operate orang kaki kencing manis.
terluka dalam operation theater bilik bedah tu. Satu bilik bedah. Bolak busuk dengan nanah dengan darah. Tak tahu tuan-tuan. Istighfar. Dia duduk proses nak kerak buang. Istighfar punya bau nak proses, nak cuci darah. Jangan. Tak padan orang kerja hospital dengan gaji. Nak mengadap darah, nak cuci. Itu minuman dan makanan ahli neraka. Minum nanah ni, minum langgah nanah dengan darah, dengan busuknya, dengan. Kemudian Allah kata apa lagi? Selain daripada makanan-makanan yang disebut tadi, mereka juga akan makan satu lagi, iaitu zakum. Ini famous lah, zakum. Ketika mana mereka mendengar tentang zakum, orang kafir ni bila mereka dengar tentang zakum, maka kata apa? Antaranya Abu Jahal. Pasal itu Nabi bila Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, kan, Nabi pergi kat telaga Bi'r Budha'ah, telaga yang yang tahu Abu Jahal dalam tu kan, masuk dalam tu. Nabi kata, Nabi cakap dengan Abu Jahal. Macam mana? Nabi cakap, tidakkah engkau mendapati apa yang aku sebut? Satu herdikan. Sekarang dah mati baru tahu. Betul tak betul? Sebab di dunia dahulu dia pemain. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, hei orang Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum? Hal tadrun, hampa tahu tak? Ya Muhammad duk kata zakum tu apa dia? Dia buat acan main, dia buat sinir, dia buat pemain. Hal tadrun, hampa nak tahu tak? Hampa tahu tak? Hampa nak tahu tak apa dia itu buah zakum? Allati yukhawwifukum biha Muhammad. Yang Muhammad duk gempak kita tu. Yang duk kata kalau kita masuk neraka tak beriman, tak ikut dia, kita makan buah zakum tu. Hampa tahu tak buah apa? Dia berkata, la, kami tak tahu. Allah habab. Qal ajwah yathrib bidzubt. Apa dia? Ajwah yathrib bidzubt. Dia kata zakum tu hampa jangan duk takut lah. Apa jangan duk risau. Dia kurma Madinah. Tu dia. Ikut kepala dia. Dia kata ajwah yathrib. Yathrib Madinah. Ajwah Madinah. Takut apa? Masuk neraka boleh, kita Muhammad kata masuk neraka makan zakum. Zakum tu kurma Madinah. Masuk neraka makan kurma, nak takut apa? Kan? Itu dia tuan-tuan. Dia kata, wallah. Abu Jahal kata, wallah, demi Allah. Abu Jahal kata, la inistamkanna minha, kalaulah betul kita masuk dalam neraka, lanazqumannaha tazaqquman, aku akan makan zakum tu puih-puih punya kutibai cerah. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat cerita tentang zakum. Yang mereka kata kurma Madinah yang mereka nak makan tak sangka-sangka nak makan banyak tu, dalam suratul Dukhan. Suratul Dukhan ayat 43 dengan 46. Inna syajarataz zakum. Zakum. Sesungguhnya buah zakum adalah ta'amul asim, makanan bagi orang yang berdosa. Asim, ismun, orang yang berdosa. Seperti mana minyak yang panas yang mendidih di dalam tubuh manusia, yaghli fi butun, dia mendidih, masuk, dia membakar, menggelegak, fi butun, fil butun, di dalam perut manusia, seperti mana air yang mendidih. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata apa? Walau anna qatrah ni titis. Nabi kata walau anna qatratan minaz zaqqum qutirat la amarrat ala ahli al-ard aishahum. Nabi kata kalaulah satu titis daripada pokok zakum itu jatuh ke atas muka bumi,
hancur dunia ini dan penghuninya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, satu titis tu jatuh di atas muka bumi ni hancur. Itulah apa yang mereka akan telan masuk ke dalam perut mereka. Nabi kata laisa lahum ta'am, lebih menakutkan, lebih menggerikan. Nabi kata tak adalah makanan dalam neraka itu illa zaqqum, melainkan zaqqum. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, yang ada zaqqum. Mau tak mau lapar, mau tak mau nak kena makan. Dah makan tak boleh masuk. Macam kita tengok tadi kan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada duri disebut bila dia telan tu dia sangkut. Pasal berduri dia sangkut tang ni. Bila sangkut dia kena tolak, minum pula dengan hamim, air yang mendidih. Bila langgah minum nak tolak buah berduri tu, nak bagi masuk dalam perut, minum saja, bukan dengan buah tu masuk, dengan perut terborai habis. Dia jadi balik. Masuk. Allah kata jadi balik. Kami kembalikan kepada keadaan asal. Makan pula, sangkut pula, masuk ayak terborai. Demikianlah abadan abada. Kan? Sebab itu kata para ulama, ada makanan daripada buah yang berduri, ada makanan daripada nanah dan darah, ada makanan yang paling dahsyat, iaitu zaqqum. Yang mana akhirnya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut makanan itu tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan kelaparan. Maksudnya mereka akan terus makan pasal tak kenyang. Itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Dia kata tidaklah ada sesuatu yang yamna'uni. Dia kata, Imam Ahmad kata, yang disebut oleh Ibn Rajab dalam kitab dia At-Takhwif Minan Nar. Ibn Rajab Al-Hambali ni ada tulis satu kitab bagus, At-Takhwif Minan Nar. Satu kitab yang dia himpunkan tentang cerita neraka saja. Dalam kitab tu semua berkaitan dengan neraka. Tajuk dia At-Takhwif Minan Nar, menakutkan untuk kita rasa takut kepada neraka. Dalam tu ada dia bawa perkataan Imam Ahmad. Dia kata apa? Imam Ahmad kata, tak ada lah satu benda yang menghalang aku daripada menikmati makan dan minum melainkan dengan ayat-ayat neraka. Sehingga apabila dia dengar ayat-ayat neraka, fala ashtahi, aku sudah tak ada rasa nak makan. Pasal itu kita baca dalam hadis kan, satu hari Nabi SAW keluar dengan beberapa orang sahabat, antaranya Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis yang masyhur, Nabi tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma, apa pasal ni hampa keluar ni? Nabi keluar pada rumah dia, bertembung dengan mereka dua, Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, ma akhrajakuma, apa pasal hampa keluar ni? Cari apa? Nak pergi ke mana? Mereka kata, al-ju', kami lapar. Nabi kata, aku pun lapar. Mari kita pergi rumah kawan kita, seorang sahabat yang memang terkenal, dia ni suka jamu orang makan. Sahabat-sahabat Nabi memang begitu. Nabi pergi, pendekkan cerita, dia kata tidak ada orang yang lebih beruntung melainkan aku, kerana telah datang seorang tetamu yang sangat mulia. Dia pelawar Nabi masuk, dia pun bawa first, dia bawa Nabi jamu buah. Nabi pun makan. Dia duduk, dia pergi ambil kambing yang terbaik, dia sembelih, dia masak, dia jamu Nabi makan. Nabi makan. Lepas habis Nabi makan buah, Nabi makan kambing. Abu Bakar dengan Umar lapar, makan lah. Makan, bismillah makan. Tiba-tiba dalam hadis itu sebut, Nabi tengah-tengah makan, stop, berhenti. Yang kata hati Nabi, yang kata perasaan Nabi itu berhenti. Lepas tu menangis. Abu Bakar dan Umar tanya, ya Rasulullah, pasal apa menangis? Sahabat kita jamu makan, alhamdulillah. Nabi kata, tadi kita ketiga keluar kerana kita lapar. Tadi kita tak syak ni kita lapar. Tak syak ni kita lapar, kita keluar mai, hang lapar, aku lapar, kita cari makan. Dan tak lama lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala hantar sahabat kita, dia jamu kita makan dan kita kenyang.
Nabi kata tadi kita lapar, sekarang kita dah kenyang. Sat dah. Nabi kata aku bimbang, aku takut apabila Allah tanya tentang makanan ini. Kemudian dalam hadis tu Nabi baca ayat Al-Quran dalam surah At-Takatsur kepada Abu Bakar dan Umar. Aku teringat satu ayat dalam Quran. Nabi kata apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata thumma latus'alunna, kemudian mereka akan ditanya, pasti ditanya. Allah kata akan ditanya. Nabi kata aku teringat bila kita makan Allah akan tanya 'anil na'im, tentang nikmat yang kami bagi. Kita, tuan-tuan, sayang Nabi, cinta Nabi. Bila kita dapat nikmat, kita teringat ayat ni. Demikian Imam Ahmad kata, aku tidak terhalang untuk makan, tak rasa nak makan apabila melintasi kepada aku ayat-ayat neraka. Bukanlah bermaksud kita tak boleh menikmati makanan ataupun keseronokan dunia ni, bukan. Tetapi ini apa yang disebut oleh para ulama, kenapa Allah Ta'ala cerita ayat-ayat ini? Tujuannya untuk Allah cerita ayat-ayat neraka ni, satu tujuannya untuk apa? Takhwif, menakutkan kita. Sebab itu apabila manusia dibawa ke dalam neraka, apa soalan ahli neraka? Apa soalan penjaga neraka kepada ahli neraka? Dia kata macam mana apa boleh mai juga neraka ni? Apabila dibawa kan, wathiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Quran kata, wathiqal ladzina kafaru, dan dibawa orang-orang yang kufur itu ke neraka zumara, secara berbondong-bondong, secara berombongan, grup. Bila sampai di pintu neraka, first question, soalan yang pertama yang penjaga neraka tanya, tak adakah siapa-siapa alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Tak adakah telah datang kepada kamu seorang rasul yang cerita tentang neraka, tentang keadaan neraka yang hampa mai juga ni? Hampa tak tahu ke neraka ni apa? Dia berkata mai dah, cerita dah, ada dah ni cerita dah, Nabi cerita. Tapi hampa mai juga kan? Satu tempat yang teruk, Nabi dah habaq, dia tanya tak ada orang pergi habaq kat hampa ke? Yang hampa tak tahu sampai hampa mai juga ni. Tuan-tuan, dia berkata ada, dah mai, dah habaq, dah cerita, kami dah tahu. Tapi kita pun tahu jawapannya. Pasal apa kita masuk? Maka hadirin mukminin, itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan hidangkan untuk kita. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bila kita lalu, kita dengar imam baca, memberikan satu perasaan gerun dan takut. Kalaulah Al-Quran itu tidak menimbulkan rasa gerun dan takut, tidak ada benda dalam dunia ni boleh memberikan rasa gerun. Kalau kita baca Quran pun kita tak feel nothing, tak rasa apa, tak ada benda lain. Takkanlah baca Quran tak rasa apa, pergi dengar kawan tu bagi ceramah motivasi, takut lebih pada dengar Quran. Sakan saya dengar orang baca Quran ni, dengar orang cerita tafsir ni, tak rasa apa. Tapi saya dengar kawan tu bagi ceramah motivasi, saya rasa lain. Hadirin mukminin, nak tengok hati yang bersih. Kita senang ya, nak tengok hati yang bersih bila dia baca ada kesan. Benda tu masuk, menusuk hati dia. Macam kita baca kisah-kisah sahabat. Tapi bila baca, dengar, alik, ngong, lena, nganga, tak ada rasa apa, hati itu kotor dan keras. Khatamallahu ala qulubihim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita balik ke pangkal jalan, dan bukanlah hidangan kita esok di hari kiamat daripada zaqum, ghislin, hamim, daripada laisa lahum ta'amun illa min dhari', kita tak mahu. Wal a'yadu billah, na'udzu billah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika biridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka biridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.